Antara paparan menarik hari ini. Pahan susun semula portfolio 3 Exco. Kontrak standard finans perlu komitmen industri. PAS yakin ada gerakan sulit UMNO PAS hidupkan muafakat nasional. Kerajaan Negeri Pahang menyusun semula portfolio melibatkan 3 ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri berkuat kuasa serta-merta pada Rabu. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata, melalui penyusunan semula portfolio itu, Datuk Mamat Fakhruddin Muhammad Arif akan memikul tanggungjawab sebagai Exco Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang. Ahli Dewan Undangan Negeri Bebar itu sebelum ini merupakan Exco Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri. Menurut Wan Rusdi, Adun Muazzam Shah, IR Razali Kasim yang sebelum ini Exco Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang dilantik Exco Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang. Katanya Adun Pelangai Datuk Amiza Abu Adam yang mengangkat sumpah sebagai Ahli Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri pada Selasa memegang portfolio Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang. Melalui kenyataan itu, Wan Rusdi mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada Exco terlibat. Katanya, saya berharap dengan penyusunan semula portfolio Exco Kerajaan Negeri Pahang ini, pentadbiran kerajaan negeri akan lebih kemas dan mantap terutama dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat negeri ini. Kejayaan Rancangan Pembadanan Kemajuan Filem Nasional melaksanakan kontrak pekerjaan standard bagi menangani isu kerja lebih masa dan lain dalam kalangan kru filem bergantung kepada komitmen pemain industri terhadap usaha itu. Pelawak dan pelakon Hari Iskandar menyifatkan rancangan itu langkah baik, tetapi keberkesanan pelaksanaannya berlangsung kepada pematuhan pemain industri. Katanya, akhirnya industri hanya industri jika individu terbabit bertindak secara profesional. Profesionalisme hanya boleh dicapai jika bayaran, gaji atau faedah yang diberikan cukup untuk seseorang terus bekerja dalam industri itu. Beliau berkata kontrak standard perlu untuk memastikan pekerja industri mendapat pampasan secukupnya mengikut Undang-Undang Pekerjaan. Finas pada 1 Februari lalu mengumumkan kontrak standard akan diperkenalkan tahun ini bagi penerbit, pelakon dan kru untuk menangani isu kerja lebih masa dan lain yang menjejaskan industri itu. Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Azmi Saifuddin Muttalib dilaporkan berkata, kontrak standard itu akan merangkumi tangga gaji, waktu kerja harian, insurans dan perlindungan pertubuhan keselamatan sosial. Katanya, rundingan di peringkat atasan berhubung perkara itu diadakan sejak setahun 2 lalu dan kini di peringkat akhir. Sebelum ini, Finas dilaporkan berkata, Akta Pembadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 tidak mengatasi Akta Kerja 1955 Pindaan 2022 berhubung isu waktu bekerja. Bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya Nasir Ibrahim pada awal tahun lalu berkata, Finas tiada kuasa menangani isu kerja lebih masa yang menjejaskan industri itu. Sementara itu, Z. Zaidi, Presiden Persatuan Seniman Malaysia, menyambut baik langkah memperkenalkan kontrak standard dengan berkata pekerja industri sudah lama terlepas manfaat caruman kumpulan wang simpanan pekerja dan perkeso bagi memastikan manfaat luas dan mengelakkan jurang perbezaan. Katanya, Finas juga perlu menangani perkara seperti struktur pampasan adil, keadaan kerja komprehensif dan keterangkuman dalam peluang. Beliau berkata penting untuk Finas mengadakan libat urus secara konsisten dengan semua pihak berkepentingan bagi memastikan pekerja menerima perlindungan dijanjikan. Katanya, mewujudkan garis panduan jelas dan semakkan berkala boleh membantu menangani isu berpotensi serta menggalakkan persekitaran lebih saksama bagi semua pekerja, pengarah, filem, kru dan pelakon. Seorang pemimpin PAS yakin telah ada perbincangan secara tidak langsung di antara pimpinan parti itu dengan UMNO bagi menghidupkan semula muafakat nasional. Musyidah AMPAS, Hashim Jassim berkata ramai masih percayakan pintu muafakat nasional belum tertutup dan mahu meneruskan kerjasama digagaskan ketika keduanya dalam blok pembangkang sebagai usaha penyatuan ummah pasca PRU14 dimenangi Pakatan Harapan. Katanya pertemuan rasmi mungkin belum ada, tetapi secara tidak langsung saya yakin usaha itu ada di semua peringkat kepimpinan. Mereka masih percaya pintu kerjasama MN masih belum tertutup. Rentetan pelbagai isu menyentuh sensitiviti orang Melayu Islam sejak kebelakangan sesudah nampak wujud kesedaran dalam kalangan pemimpin UMNO. Bekas Adun Sanglang itu berkata isu berkenaan antaranya membabitkan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019, cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng dari DAP mencalonkan kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO. PAS dan UMNO sebelum ini saling menuduh mengabaikan piagam MN yang diasaskan mereka hampir 5 tahun lalu. Hubungan dua parti itu tegang apabila PAS menyertai Perikatan Nasional yang diterajui bersatu sekaligus mahukan parti sepihan UMNO itu turut menyertai MN. UMNO membantah keras tindakan PAS itu kerana melihatnya bersatu sebagai pengkhianat yang berusaha membunuhnya. Mendakwa PAS tidak pernah mengisytiharkan UMNO sebagai musuh. Hashim berkata kedua-dua parti itu perlu melupakan persengketaan sesama mereka dan menjadikan matlamat penyatuan ummah sebagai agenda utama melebihi kepentingan politik parti masing-masing. Katanya UMNO kena pertimbang semula soal perpaduan Melayu Islam kerana bersatu masih boleh merendahkan ego mereka dan bersetuju menerima UMNO demi perpaduan umat. PAS pula tidak boleh menerima DAP
kerana kita tahu parti itu tidak pernah merestui agenda perpaduan ummah yang cuba direalisasikan MN. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.